Sekarang kami akan menuju ke Museum Arkeologi Lembah Bujang dengan menaiki kereta. Masa yang diambil adalah 45 minit. Saya akan menerangkan tentang kedudukan Lembah Bujang. Kedudukan Lembah Bujang adalah merangkumi kawasan seluas 144 batu persegi dengan pembatasan bukit-bukit curas di bahagian utara, Sungai Muda di bahagian selatan, Selat Melaka di bahagian timur dan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian barat. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan latar belakang kajian yang kami kaji, iaitu Museum Arkeologi Lembah Bujang. Lembah Bujang merupakan kawasan yang dikenali sebagai Sungai Batu dan tempat tamadun awal Melayu di Tanah Melayu. Hasil gali mendedakan terdapat sisa jeti, tapak peleburan besi dan binaan batu bata yang tertua pada kurun kedua 14 Masehi yang pernah direkodkan di dalam Asia Tenggara. Tujuan kami memilih tempat ini kerana tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah dan memiliki pelbagai khazanah yang perlu dijaga oleh generasi akan datang. Lembah Bujang juga dikemas memang kaya dengan pelbagai khazanah alam dan diketahui sebagai tapak tanah bersejarah yang megah dan agung sehingga bidang kerajaan terdahulu. Ia juga dikenali sebagai tapak tanah, sebagai tapak foto sejarah Plot Islam yang tertua di Malaysia yang berusia 1500 tahun dahulu. Nama Lembah Bujang juga diambil dari nama Lembah Bujang juga diberikan oleh beberapa orang penyelidik terdahulu yang diketuai oleh A. Rashid Ibrahim awal 1960-an. Lembah Bujang juga diambil daripada Sungai Anak Bujang yang merupakan salah satu cawangan sungai utama di sini, iaitu di Sungai Mibuk. Sinifisi dikatakan adalah sinifisi di sini mengatakan adalah tapak arkeologi. Tapak arkeologi di sini ditemui dalam tahun 1960 hingga 1970-an di sepanjang Sungai Bujang dan Sungai Mibuk. Data sejarah menunjukkan bekalan Bujang merupakan satu perdagangan kedah pada suatu ketika dahulu selepas Sungai Pas. Keistimewaan dan keunikan Lembah Bujang dapat dilihat dengan nama Taman Sejarah Negara yang digunakan oleh Kedah pada tahun 1980. Keistimewaan dan keunikan Lembah Bujang dapat dilihat dengan penggunaan nama Taman Sejarah Negara oleh Kerajaan Kedah pada tahun 1980. Ianya bermula di Kampung Pekalan Bujang hingga ke Bukit Batu Pahat yang menempatkan bangunan Museum Arkeologi dan beberapa buah candi yang telah diekskavasi. Sekarang saya berada di Candi Bendang Dalam yang terletak di tapak 50 di Museum Arkeologi Lembah Bujang. Candi Bendang Dalam ialah candi yang dibina semula di Taman Arkeologi Lembah Bujang. Candi ini pada asalnya ditemui pada tahun 1969 di Kampung Bendang Dalam. Ia digali pada tahun 1974 dan 1982.
Kemudian pada tahun 1983, batu-bata itu dipindahkan ke Taman Arkeologi di mana ia dibina semula. Seperti kebanyakan candi di Lembah Bujang, candi ini adalah kuil jenis Hindu dengan mandapa iaitu serambi luar dan vimana iaitu tempat perlindungan dalaman. Batu-bata dibuat daripada laterite, manakala tapak tiang diperbuat daripada granit. Ahli arkeologi telah berjaya menemui lingam iaitu simbol pelik, yoni iaitu pedestal, somo sutra iaitu saluran dan kepala kala. Turut ditemui artifak termasuk serpihan seramik dari dinasti Song China dan kaca dari Timur Tengah. Sekarang saya berada di Candi Pengkalan Bujang, iaitu tapak 21 yang dibina semula di Bukit Batu Pahat, Merbuk, Kedah. Candi ini berbentuk stupa dan berkembar dengan tapak 22 yang dibina semula di Kompleks Percandian Pengkalan Bujang, Kedah. Candi Pengkalan Bujang ialah sebuah kuil Hindu purba yang pernah dibina di Pengkalan Bujang di Lembah Bujang, Kedah. Ia ditemui oleh Quaritch Wales pada tahun 1936. Candi ini merupakan tapak 21 yang terletak bersebelahan tapak 22 di tapak arkeologi Pengkalan Bujang. Antara tahun 1976 dan 1977, candi di tapak 21 telah dipindahkan ke Taman Arkeologi Lembah Bujang di mana ia telah dibina semula di sebelah Candi Bukit Batu Pahat. Tapak Candi Pengkalan Bujang berbentuk stupa bermuka 8, serupa dengan kuil Hindu di Odisha, India. Menurut ahli sejarah Datuk V. Nadarajan, 8 sisi mewakili cakra meru yang memanfaatkan tenaga kosmik sejagat untuk melindungi manusia. Wales menemui 5 patung Buddha terakota dan Bodhisattva Gansa dalam postur Dharma Cakra Mudra di tapak Candi Pengkalan Bujang. Penemuan itu menunjukkan unsur Buddha dalam kuil Hindu di tapak Pengkalan Bujang. Antara kepentingan Lembah Bujang kepada umum dan mengapa perlu diberikan publicity kepada umum ialah yang pertama, menggalakkan orang ramai untuk datang ke Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Yang kedua, dapat mengenali sejarah-sejarah yang terdapat di sekitar kawasan Lembah Bujang. Yang seterusnya ialah dapat mengetahui tentang candi-candi dan sejarah-sejarah mereka. Seterusnya, menambah ilmu kepada mereka yang meminati sejarah-sejarah lama serta menarik pelancong-pelancong asing untuk datang melawat kawasan bersejarah di negara kita. Akhir sekali, menjadi salah satu kawasan tarikan bagi pelancong-pelancong sama ada dalam negara maupun luar negara. Okey, bersama saya hari ini Encik Muhammad Syukri. Okey, Encik Muhammad Syukri, saya ingin tanyakan berapa barang khazanah yang ada dekat Lembah Bujang ni yang menjadikan tarikan oleh pelancong-pelancong sekarang? Okay, kalau kita daripada mula naik tu dekat galeri bawah tu terdapat beberapa jenis perahu. Perahu yang pada zaman purba dululah. Perahu tu dia asalnya daripada sebatang bala, kemudian ditebuk-tebuk dan dijadikan perahu lah untuk urusan untuk gerakan tu. Lepas tu dalam galeri tu juga terdapat banyak barang-barang purba peninggalan pada zaman dahulu lah. Seperti patung-patung Buddha, apa tu tembikar-tembikar dan banyak-banyak lagi lah dalam tu. Lepas tu kawasan Lembah Bujang ini juga dikenali tempat kawasan pelabuhan apa ni perdagangan pada zaman dulu lah.